situasi dia. Kat situ you cerita tentang you punya penyataan masalah lagi. Dalam tu juga detailkan lagi. Ni cakap apa. Tapi cerita dia sama lah. Apa tu nak cakap? Kalau weightage untuk ID review kan dengan moderator lah apa, macam mana kita nak tahu kat mana yang kita lebih berat dalam penentang masalah? Adakah kita fokus isu pada yang Dalam masalah is always the DB. Always Always yang last yang dekat sini. maksudnya kita Yang- sentuh juga independent, tapi tak banyak macam DB dia ada tu. Macam tu pula atau macam Macam mana? macam tu. Dia dia weightage ni. Macam tahap, macam objektif pertama nanti security kan. Kita nak tengok tahap leadership of the school leader tu. Adakah penyataan masalah tu memang kita kena sentuh lah kat sekolah sekian rendah kan, betul tak? Untuk penyataan masalah, ataupun kita just fokus diri saja yang lebih. Dia, masalah ni first you look at the big picture. Malaysia sekarang ni di aras. Kita negara bukan negara maju lagi kan. Belum lagi kita belum capai negara maju. Kita pakai cerita negara apa? Membangun. Membangun. Kita nak capai negara maju, modal insan tu kena bagus. Tapi modal insannya masih di tahap whatever tadilah. Puncanya education system. Global kita ada SDG. Lagi tu Commonwealth, bukan Commonwealth, another one. APEC. You ambil international punya data. Kat mana kedudukan Malaysia? Tapi janganlah sampai 2-3 muka surat. Satu paragraf, 2 paragraf cukup dah. Dia kena mantap cara you sampaikan. So daripada situ you nak bawa kepada macam Mac nak bawa kepada motivasi tu. So your main story is motivasi. Tapi puncanya ialah murid. Okay, so masa pengenalan pun boleh nak cakap konteks kat Sarawak. Tapi sebelum pergi ke Sarawak tu cerita pasal international, cerita pasal Malaysia, cerita pasal Sarawak. Faham. Kemudian fokus you bukan murid pun, guru. Tapi guru ni pesannya kepada murid. Betul. So adalah story tu kena ada. Sebelum you menulis ayat panjang-panjang tu, susun tu cerita tu dulu. Buat story buat dulu lah. Buat story buat dulu. Kalau tidak you melalat nanti. Memang kita kena menjelaskan. Dan sebelum you mula menulis pun, you dah ada bab 2 ni nak cakap pasal apa kat sini. Pengenalan apa. Dan you nak start dengan teori dulu. Kan? Teori. So kalau you nak dalam pengenalan ini, saya suka cakap pasal konteks. Konteks dia buat apa? Latar belakang. Latar belakang. So pengenalan ni you cakap pasal 3 benda tadi. Etika. Dia nak cakap pasal 3 benda. Etika, kepercayaan guru dengan motivasi. Sentuh apa kaitan dia gitu-gitu. Lepas tu latar belakang you nak cerita pasal konteks di sekolah di Sarawak. Okay. Macam mana murid, guru, pengetua sekolah Sarawak. Dia menulis ni kena banyak kali sebenarnya. Dia takkan selesai benda tu je. So daripada sini you nak kaitkan balik dengan kepimpinan, you nak kaitkan balik dengan kepercayaan, you nak kaitkan dengan motivasi. Lepas tu barulah you terus kepada bawah tu, teori kepimpinan, bagaimana dia memberi kesan kepada kepercayaan, bagaimana dia menyambung kepada motivasi, motivasi kepada murid. Ada juga yang boleh cerita dengan murid dulu. Murid ini guru. Jadi murid kepada guru, guru kepada kepercayaan tadi. Semua kepercayaan ni sebenarnya dipengaruhi oleh kepimpinan. Boleh juga. How you susun the story. It's your book. Macam mana you nak buat cerita. Itu yang mapping kan. So whatever yang you nak cerita kat dalam ni, ini semua kerangka teori tadi. Macam dalam kita orang punya dalam school di FPEN pun ada yang kata tak semua kajian mesti ada kerangka teori. Saya disagree. Sebab tapi yang cakap tu prof. Tapi bagi saya teori mendasari semua kajian.
Sebab you bukannya baru nak meneroka. You bukannya, this is not something new for you. Benda ni kalau you macam masuk hutan yang baru, yang belum dibuka, yang belum orang pernah kajian, yes. Tapi still you need theory to bantu you untuk jalankan kajian. Kalau tak nanti you susah barat, tak sampai ke mana-mana, tak boleh keluar daripada hutan tu. So you, semua kajian mesti ada apa yang mendasari. So teori tu mesti ada, dan apa yang you nak cerita ni kaitanlah dengan teori yang saya draw tadi tu. Ada kaitan dengan pin, ada kaitan dengan ni, ada kaitan dengan tu. So basically you punya bab 2 tu talk about that. Yang signifikan kajian semua tu bab 1 kan? 1. Limitation semua tu bab 1. Tapi kalau bab 1 cuma ada less than 10 dan surah page, adakah mencukupi? Sebab kita yang kita sebelum ni pun tak libatkan kan. Jadi kita pun buat panjang sebab kita nak tahu, kita nak cerita lebih latar belakang tentang 3 pemeliubah tu kan. Tak perlu. Aduh kan. Macam sini pun nanti definasi operasi bab 1 pendek tu. Definasi operasi dalam bab ni, masa you bercerita ni, masukkan dalam tu detail dia. Dan semua yang you cerita tu mesti sama dengan dalam instrumen kajian. Dia kena selari je benda tu. Lepas tu saya kata senang sebenarnya. Kalau you tahu daripada apa, sebenarnya dia kena konsisten. Ada soalan kajian kan dengan kerangka konsep. Tu lah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua kat situ. If you can set you punya mind, you tak sesat lah. Kalau macam tadi tu, ini basically 1, 2, ni max punya kan. So ini dia punya konteks. Konteksnya ialah sekolah menengah Sarawak. Ini konteks dia. So you kena cerita you punya latar belakang, dia punya senario semua tu Sarawak. Dan ini ialah di sekolah. Dan you kena cerita tentang guru, tentang pengetua Sarawak macam mana, dia geografi dia macam mana, perbezaan dia. Pilih Sarawak. Ya? Kenapa pilih Sarawak? Tak tahu kan? Sebab dia orang Sarawak rezeki. Yelah, memanglah. Bilas. Tapi boleh je dalam limitasi limitasi Sarawak sebab saya memang berasal ini dan saya nak tahu. Lagi satu, it can also be the convenient for you. Okay. So bab 2 lagi ada definisi signifikan. Bab 1 kan? Apa lagi? Hipotesis development tak perlu jelas. Saya tengok ada tesis UKM yang dia terus terang punya pembangunan hipotesis tak perlu. Macam sungguh baca UKM jarang kan betul, tapi ada juga yang Kalau pengukuran penilaian, you punya supervisor ni kan, maybe you should also lah. boleh Ambil kira. Macam penting kajian tu dari aspek apa, dari aspek amalan teori metodologi tu pun kena masukkan kan di bab 1. Pentingan tu, always remember your kenyataan masalah. Itu masalah. Kenyataan masalah tu, adakah kajian ni dapat menyelesaikan masalah yang you cerita tadi? Boleh, ada tak? Selain daripada sumbangan kepada teori, sumbangan kepada itu memang okey lah. Sumbangan kepada dasar, katakan bagaimana dasar di Sarawak, adakah dia boleh menyumbang, bagaimana dia boleh you kena ingat you punya kepentingan tu dia boleh selesaikan masalah yang you create tadi tu. So kena mesti berkaitan. So kalau must lost dengan bab 2, go back to your bab 1. Maknanya bab 1 tu tak, ataupun you tak cukup hadam tadi bab 1. Bila tu saya bab 1 tu macam core dia, macam aktiviti yang Bab 3 straightforward. Whatever yang you buat, itu yang you tulis. disiplin Dan bab 3 ni yang jadi panjang ialah bila you kata menurut ni kena buat gini kerana ni. Tu semasa you tulis proposal, I'm fine with it. Jadi masa you dah buat thesis, you bayangkan benda ni dah siap. So you dah tak perlu dah benda-benda tu. Sebab tu bab 3 pun pendek je. Apa nak jelaskan? Masa proposal tu, benda ni semua, everything is new for you. Semua nak bagi tahu. Masa saya ingat, masa saya buat PhD saya dulu,
saya baru baca tentang dasar. Saya belajar di first degree, second degree saya dekat US. Jadi bila balik barulah saya tahu tentang dasar. Saya kata Sufyan tu kan, baca buku Sufyan Husin tu. Dasar pendidikan daripada zaman Mahathir, daripada lepas merdeka, sebelum merdeka. Saya kata, wow, this is so new to me. Saya nak tulis semua dalam saya punya thesis tu. Saya punya SB masa tu program biasanya dia kata everybody knew about this lah. You aja yang belum tahu. You don't have to write about this. Yang nak tulis ialah what do you think about it and what is happening now because of that dasar. Okay. Sedih lah sebab kita ingatkan. So sama juga dengan 43. You baru tahu, oh rasionalnya gini ni kan. Jadi kalau you tulis juga menunjukkan you tak move daripada that stage lagi. Buku dasar Sebab 3 sepatutnya you just explain what you did. Kalau ada masalah, kenapa? Mana ada. So yang kalau dah kita buat Nama siapa je? kita dah tulis tu. Edit, Edit simpan yang itu. Sebab kadang-kadang pembaca suka benda tu. Depends on your pembaca. Pasal saya tak suka. Sikit-sikit boleh tak betul. Maybe lah, sikit-sikit lah. Tak cukupkan bilangan 70,000 perkataan kan? buku yours. tu yang banyak. Boleh lah hantar kan syarat dia. Buku ada pun. Ya, 3 dapat dah. Sebab satu boleh panjang benda. Saya buat 3 saya tak banyak. Itu yang nak komen banyak juga. Sama. Tak cukup. Banyak Macam tadi lah tak cukup. Macam tak cukup. I think you tak explain secukupnya kot. Ya, terutamanya dari segi sampling. Yelah. But nanti you kena explain bagaimana, how it is done. Dan juga Bagaimana you pilih. prosedur macam prosedur pengumuman data. Memang you nak Lagi. cerita kot. Saya tengok dalam buku ni just pilih sekolah. Ya. Maksudnya nanti dalam tesis yang sebenar Ya, cerita masing-masing. benda yang benda yang sebenar lah, bukan lagi yang bukan lagi dalam yang bentuk PD lagi lah. Okay, so ada lagi soalan? Azli nanti you must present what you have written, tapi you boleh tambah-tambah lah apa yang you dah belajar. Cuma saya macam susah hati sikit sebab macam ni. Saya pergi bengkel ada seorang doktor tu. Bengkel Dia apa? kata rintis tu, Rintis. kita tak boleh ambil daripada kita punya populasi sebab dia akan mencemarkan kita punya sampel. Dia kata macam tu. Sedangkan masa master memang Yang mengajar tu muda ke tua? Umur. muda dah. Jadi sebab masa master saya buat macam tu. Saya ambil daripada populasi tu, saya keluarkan. Lepas tu bila nak buat yang untuk sebenar tu, saya kena keluarkan dulu yang rintis tu. Dia kata salah cara saya. Dia kata. You Saya tak tahu tak nak ikut yang mana. faham? Dia pembaca ke? Taklah dia universiti lain. Dia tak apa. Abaikan. Abaikan lah. Bagi saya boleh je as long as that person tak repeat. Hmm. Tak diulang semula. Tapi sebenarnya kalau ulang semula pun bagi saya tak ada apa. Yes. Cuma yang saya cakap tadi lah, concernnya kalau yang itu dia jadi tak suka lah sebab kena jawab 2 kali. Itu je lah. Okay. Dan sepatutnya tak ada masalah. Tapi kalau ikut bacaannya, rintis ni mesti yang menggambarkan populasi yang dia ni. So kalau Sarawak, should be from Sabah lah. But Sarawak is huge. And you have like 30,000 teachers. So dia tak akan mengulang punya lah. Tak ada masalah. Tak ada mengganggu lah. Tak ada ganggu lah. Unless you have 50 teachers, you nak ambil daripada 50, you dah ambil 30 jadi you punya rintis. Habis lah, tak Habis boleh lah, lah tak macam adil tu. lah. Itu memang betul lah, tak boleh. Okay, ada lagi? Saya pun nak macam mana nak campur. Dan saya kena ada tambahan tu. Jannah itu apa ya? Saya tak ingat lah. Saya kena ada semua. Okay. Transformation. Transformers. Bila transformasi besar,